Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi pada sesi kali ini di mana kita akan membincangkan tentang translasi. 4.2 translasi. Okey, apa itu tengok translasi? Translasi merupakan pemindahan semua titik pada suatu santah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama, ya. Mesti arah yang sama, jarak yang sama. Kita kena ingat, objek dan image adalah congruent dan sama orientasi. Okey, mesti ingat lagi congruent apa tu? Ya. Dia mesti sama bentuk dan sama size. Okey. Standard pembelajaran kita adalah mengenal translasi. Tadi saya dah terangkan apa itu translasi. Ini tengok contoh dia. Okay, berikan justifikasi berkenaan dengan translasi terhadap rajah di bawah. Okay, tengok yang A dulu. Nampak? Adakah ianya translasi? Bukan translasi kerana orientasi dia tak sama, kan? Dia mesti congruent dan orientasi. Maksud orientasi ni, sebenarnya kalau macam ni, bawah pun dia mesti macam ni ke? Dia mesti juga macam ni. Dia tak boleh terbalik. Okey. Tengok yang kedua. Okey, agak translasi tak? Sama tak? Sama. Adakah dia congruent? Adakah dia sama orientasi? Yes, dia translasi kerana bentuk, saiz dan orientasi dia adalah sama. Tengok C. Ni besar, ni kecil. Okey, dah tak congruent dah. So, dia adalah bukan translasi. Okey, ni sama tak? Kan? Nampak macam sama, kan? So, dia adalah translasi kerana bentuk, saiz dan orientasi dia adalah sama. Okay, yang E, nampak ini dia nipis, ini dia tebal. Okey, dah tahulah, confirm lah bukan translasi kerana bentuk dia tak sama. Kita tengok seterusnya perwakilan translasi dalam vektor translasi. Okey, standard pelajaran yang kedua memerihalkan translasi menggunakan pelbagai perwakilan termasuk dalam bentuk vektor translasi. Apa tu vektor? Vektor tu ni lah. Ni vektor ni. Kan? Dalam bentuk vektor. Translasi ditentukan oleh suatu vektor yang mempunyai magnitud pada arah tertentu. Oleh itu, perwakilan translasi boleh dinyatakan dalam bentuk vektor tertentu. Kan, misalkan situasi di sebelah A11, kan, A ialah objek, kan, ni ialah objek. So A34 ialah image. So maksudnya daripada sini dia pergi ke sini. Pergerakan mengufuk kepada 2 unit, mencancang 3 unit. So vektornya ialah, vektor translasinya ialah 2, 3. Okey, dia mengufuk dulu, baru dia mencancang. Okey, iaitu pergerakan 2 unit ke kanan diikuti 3 unit ke atas. Okey, di mana A tanda itu ialah image, titik A melalui suatu translasi pergerakan A ke A tanda ialah suatu vektor. So vektor translasi ialah AB, di mana A ni adalah pergerakan secara mengufuk. Mesti pergerakan secara mengufuk, sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okey, kalau dia positif dia akan pergi ke kanan. Kalau dia negatif dia akan pergi ke kiri. Kena ingat lah. Macam mana kamu nak ingat? Kamu tengok graf, kan? Okey, graf kan, kalau kamu buat graf. Okey, kalau kamu buat graf, kan, yang belah sini adalah makin lama makin besar, kan. Yang belakang ni adalah negatif 1, negatif 2, kan, betul. So macam itulah. Dia makin ke sana, makin dia banyak, kan. So makin dia positif, dia akan bergerak ke kanan. Kalau dia makin dia rendah, dia akan bergerak ke kiri. Okey,
Okay, B ialah nilai pergerakan secara mencancang. So, pencancang lah sama ada atas atau bawah. So, nilai B positif je dah kan. Ini kalau positif dia 1, 2. Kalau bawah dia negatif 1, negatif 2 kan. Nampak kan? Bila dia positif dia akan ke atas. Bila dia negatif dia akan ke bawah. Macam tu lah kamu nak ingat. Ingat lah. Yang pertama, yang atas ni dia tengok mencancang kiri atau kanan. Okey, yang bawah ni sama ada atas atau bawah. Kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Okey, tengok contoh yang pertama. Huraikan maksud vektor translasi berikut 1, 3. Okey, kalau ingat ni adalah 1 positif. Maksudnya dia akan pergi ke kanan 1, betul. Kemudian 3. So positif dia akan ke atas. So atas 3. So pergerakan 1 unit ke kanan diikuti 3 unit ke atas. Tengok yang B, negatif 1. Negatif 1. Okey, ke kanan atau ke kiri? Okey, ke kiri lah sebab dia negatif. So ke kiri 1 dan ke atas 4 kan, sebab dia positif. Kan pergerakan 1 unit ke kiri diikuti 4 unit ke atas. Kes C 2 negatif 9. So 2 punya positif, maksudnya dia akan pergi ke kanan 2 dan dia akan turun pula 9 sebab dia negatif kan, dia akan turun pula 9. So pergerakan 2 unit ke kanan diikuti 9 unit ke bawah. Okey, dengar ni lah. Negatif 3, katakan titik sini negatif 3, dia akan pergi ke kiri 1, 2, 3 dan akan sebab bawahnya adalah negatif 1, so ini akan turun ke bawah 1 kan. So maksudnya dia akan ke kiri 3, ke bawah 1. 3 unit ke kiri diikuti 1 unit ke bawah. KE kosong. Bila kosong maksudnya dia tak pergi lah kiri atau kanan, dia hanya akan naik 8 unit ke atas sebab dia positif. Okey, boleh ya? Kita tengok contoh yang kedua. Okey, tuliskan vektor translasi berdasarkan pernyataan berikut. Okey, ni terbalik pula kan. Tadi dia bagi vektor dan dia keluarkan dia punya hujah dia kan. Dia punya ni. Okey, kemudian dia beri pernyataan ni dia suruh cari vektor pula. Okey. Tengok sama kita buat. A, pergerakan 7 unit ke kanan. 7 unit ke kanan. So bila 7 unit ke kanan, so atasnya mesti 7 kan. Mesti positif lah 7 kan. Dan itu 3 unit ke bawah. Bila kena ke bawah dia akan jadi negatif 3. Betul tak? Okey, 7 negatif 3. Okey, seterusnya pergerakan 3 unit ke kiri. 3 unit ke kiri. Bila ke kiri dia mestilah negatif 3. Diikuti 4 unit ke atas. So 4 unit ke atas dia positif. Dia macam carilah jawapan dia. Negatif 3, 4. Okey, pergerakan 1 unit ke kanan. 1 unit ke kanan. So 1. Tapi tak beritahu atas atau bawah. Bila tak beritahu kita letak kosong. So 1 kosong. Okey. Okay, faham? Okey, tengok contoh yang ketiga. Tentukan kedudukan bagi titik M tanda pada grid di bawah berdasarkan vektor translasi yang dinyatakan dan lukis vektor translasi tersebut. So, cari image lah. M tanda ni adalah image. Ini adalah objek. M adalah objek. M tanda ialah image. Okey, dengan translasi negatif 1, 2. Okey. Okey, yang ingat yang atas dia mengufuk. Sama ada ke kiri atau ke kanan atau ke kiri. Sebabkan dia negatif, dia akan pergi ke kiri 1. Ke kiri 1. Kan bawah ni adalah positif, dia akan naik 2. 1, 2. So dapatlah kat situ kan. Dapatlah titik kat sini. Saya tukar color lah. Color yang lain sikit macam tu. Color biru. Okey. Negatif 3, 4. So negatif 3, 4 dia akan pergi ke kiri 3. Dan bawah ni dia akan jadi bawah lah. Negatif kan.
1, 2, 3, 4. So inilah titik baru dia. Tengok C, 1, 1. So maksudnya ke kanan akan pergi 1 dan dia akan naik ke 1. So dapatlah kat situ. Okay, boleh faham kan? Senang Inilah translasi. Kerja kita cuma ingat yang atas ni ke kiri atau ke kanan. Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Kalau yang bawah sama ada atas ataupun bawah. Kalau positif dia ke atas, kalau negatif dia ke bawah. Tengok contoh 4. Tentukan vektor translasi A ke B berdasarkan rajah di bawah. Okey, dia bagi macam ni. Dia suruh cari translasi pula. Okey, untuk yang ni kita nak tengok dia mengufuk. So 1, 2, 3. So dia mesti 3 ke atas. Kemudian dia naik 2. 1, 2 kan. Dia naik 2. Dia boleh naik dia 3, 2. Betul tak? Okay, sorry, dia tadi ke kiri kan. So dia negatif. Maaf. Dia penisip. Okey, tengok yang seterusnya, yang B. Daripada A pergi ke B. So kita tengok dia pergi ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4. So dia mesti 4 ke atas. Dan 1, 2, 3, 4 ke 4 ke kanan dan 4 ke atas. So mestilah positif lah. Okey kan, sama kan. Okey, kita tengok contoh 5 Okey, dia beri bahawa X standard ialah image bagi X. Tentukan vektor translasi bagi setiap yang berikut. Okey, ini dia bagi pula dalam bentuk gambar rajah. So kita kena tengoklah bawah ni. Dia pergi mana? Okey, kita ambil satu saja. Titik. Contohnya titik ni kan. Asalnya kat sini, dia pergi ke sini. Betul kan? Ni asal kan. X, ni X standard. So ini adalah objek, sini adalah image. Okey, dia pergi 2 ke kanan. Bila 2 ke kanan, dia mesti positif lah. So 2. So bawah dia akan turun 1, 2, 3. So negatif 3. Kan? Okey, ni jawapan dia. Okey, tengok. Sini objek kat bawah. Objek kat sini, image kat atas. So kita ambil lah mana-mana. So kita ambil ini kononnya. So sini adalah titik objek, ini adalah titik image. Okey, sekarang dia pergi ke kiri 2, 1, 2. So negatif 2. Dia naik 1. So dapat 1. So negatif 2, 1. Okey, sama juga ini. Asal kat sini, dia pergi kat sini. So kita ambil lah satu titik. So kita tekan sini, kita ambil titik ni dan titik ni. Kan, titik yang sama. Inilah titik objek, inilah titik image. So dia pergi mana? 1 dulu. 1 ke kanan, so positif lah. Dan dia naik 1, 2, 3, 4. So bila dia naik, dia positif. So 1, 4. Okey, macam tu lah cara dia. Okey, boleh faham kan? Okey, sampai di sini sahaja sesi PDPR kita hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat dengan ilmu yang saya sampaikan ini, insyaAllah. So, mohon siapkan tugasan yang saya telah sediakan dalam workbook kamu semua. Okey, jika ada sebarang pertanyaan, boleh terus tanya saya. Okey, akhir kata, Allah tidak melihat hasil yang kita dapat, tapi Allah melihat apa yang kita usahakan. Jadi janganlah berhenti untuk berusaha walaupun kita hasil yang kita dapat tu tak seperti yang kita nak lah. Jadi fikir-fikirkan. Assalamualaikum dan terima kasih.